Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, merujuk kepada sidang media oleh Ketua Polis Negara pada 23 September 2024, menunjukkan siasatan mendapati ahli GISBH masih mengamalkan tarikat aurat Muhammadiyah yang disahkan menyeleweng daripada ajaran Islam. Berdasarkan kepada sesi temu bual bersama saksi-saksi, JAKIM telah membongkar hasil pengalaman mereka semasa berada dalam Al-Arqam, Rufaqa dan GISBH. Antara penyelewengan adalah merangkumi akidah, syariah dan akhlak atau tasawuf dan muamalat. Berkaitan dengan akidah, GISBH meyakini bakal munculnya Imam Mahdi yang gaib selama ini yang merujuk kepada Syekh Suhaimi. Yang kedua, Fatah At-Tamimi ataupun pemuda Bani Tamim merujuk kepada Abu Ya Asy'ari Muhammad yang juga gaib dan akan muncul bersama Imam Mahdi, iaitu Syekh Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman nanti. Dan yang ketiga, meyakini bahawa semua ahli akan selamat di alam kubur kerana dibantu oleh syafaat Abu Ya Asy'ari Muhammad untuk menjawab soalan munkar dan nakir. Berkaitan dengan syariah, jemaah telah didoktrin untuk memohon keberkatan bukan lagi kepada Abu Ya tetapi kepada kepimpinan seperti ahli lembaga pengarah yang dilantik. Yang kedua, amalan bertabarruk iaitu mengharapkan berkat daripada Allah SWT dengan pengantara melalui air basuhan tangan, tisu dan kain yang digunakan oleh pemimpin, air rendaman baju, rambut, janggut dan darah bekam pimpinan dan bekas pimpinan. Yang ketiga, melaksanakan solat jamak setiap hari dan tidak melaksanakan solat Jumaat. Yang keempat, pasangan yang telah ditentukan untuk berkahwin perlu melalui pelaksanaan 2 kali majlis akad perkahwinan, iaitu akad perkahwinan syar'i yang diakadkan oleh pemimpin yang berwakilkan wali dan akad perkahwinan secara perundangan yang dilaksanakan oleh pendaftar nikah atau imam yang dilantik oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Manakala daripada sudut akhlak pula, mereka memisahkan tempat tinggal suami, isteri dan anak-anak seawal usia 2 tahun. Pengikut yang keluar daripada GISBH tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan isteri, anak, ibu dan bapa. Jika sekiranya suami keluar dari jemaah, akan dianggap terputus dari jemaah dan isteri serta anak-anak adalah hak jemaah dan sebaliknya. Yang kedua, pengikut diminta untuk berkorban dan memerah keringat dalam serba kekurangan tanpa gaji untuk kepentingan GISBH, manakala pemimpin hidup penuh kemewahan dan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat. Yang ketiga, rumah-rumah amal yang dianggarkan lebih dari 100 buah di seluruh Malaysia ditubuhkan bagi meletakkan anak-anak kepada jemaah GISBH dengan tujuan menjana pendapatan melalui derma dan infak orang ramai dengan hujah mereka semua adalah anak-anak pejuang fi sabilillah. Yang keempat, remaja pembela ummah RPU dan anak-anak pemimpin hari ini dan dilihat sebagai kumpulan orang muda daripada GISBH. Mereka sanggup melakukan apa sahaja menurut arahan kepimpinan atasan, termasuklah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang seperti memeras ugut dan sebagainya. Yang kelima, sekolah-sekolah di bawah GISBH tidak menggunakan silibus yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri, termasuk pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Yang keenam, taktik mengugut dan kuarantin digunakan sebagai senjata bagi menghukum ahli yang ingkar terhadap arahan pimpinan tertinggi. Yang ketujuh, kebanyakan kanak-kanak dibesarkan dalam rumah amal dan dipisahkan daripada ibu bapa mereka sejak berusia 2 tahun lagi. GISBH juga telah didapati menipu status kanak-kanak yang berada di rumah amal ataupun pusat penjagaan sebagai anak yatim kerana mereka dianggap masih dalam perjalanan untuk berjuang.
Yang ke-8, ahli yang telah keluar daripada GISBH dilarang berjumpa dengan anak dan isteri yang masih berada dalam GISBH. Isteri mereka yang masih berada dalam syarikat akan diminta untuk menuntut fasah di mahkamah syariah. Dan yang akhir sekali, ahli yang dianggap bermasalah dan memberontak akan dikuarantin dan diugut supaya bertaubat dengan pemimpin. Mereka akan dipisahkan daripada anak dan isteri. Puan Yang Bertua, hasil dapatan dan kajian lanjut JAKIM secara berterusan melaksanakan kajian dan penelitian terhadap dakwaan semasa dan mendapati terdapat unsur-unsur yang berkait dengan penyelewengan seperti berikut. Yang pertama, bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ataupun Syekh Muhammad Suhaimi merupakan Imam Mahdi. Yang kedua, bahawa Asy'ari bin Muhammad akan muncul bersama Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman. Yang ketiga, bahawa Asy'ari bin Muhammad boleh memberi syafaat kepada pengikutnya. Yang keempat, bahawa air basuhan anggota badan pemimpin dan air rendaman seperti rambut dan janggut pemimpin mempunyai berkat. Yang kelima, mengamalkan ekonomi ma'ash yang mempunyai unsur perhambaan yang mana keperluan pengikut akan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat dan sebagai balasan mereka dikehendaki berkhidmat secara sukarela tanpa sebarang upah. Dan yang akhir sekali, mengamalkan aurat Muhammadiyah atau zikir agung yang telah difatwakan sesat. Dalam hal ini, JAKIM telah bertindak berdasarkan fungsi dan peranan sedia ada dan tidak melangkaui fungsi pihak berkuasa seperti PDRM dan pihak berkuasa agama negeri. Namun, kerjasama, khidmat nasihat dan perundingan dengan pihak berkuasa di peringkat persekutuan dan negeri sentiasa dibuat dari semasa ke semasa bagi memastikan proses kajian dapat dilaksanakan dengan sewajarnya.